Terima kasih atas kesudian hadir. Walaupun hujan, saya pun tadi bimbang takut tak sempat sampai kerana hujan lebat. Tapi alhamdulillah dapat kita adakan juga majlis ini. Karena dalam pilihan raya, saya nak buka ni, kalau dia orang tanya, saya kata di parlimen bila berucap speaker boleh benarkan. Kalau nak saman juga saya lawan di mahkamah. Kau tak susah. Dah lah hujan. Suara pun tak dengar ni, jauh pada orang. Dia kena bagi apa alasan bila jauh begini mesti pakai mask. Mask ni kalau berdekat saya setuju pakai. Tapi kalau jauh pada manusia dan haiwan, jadi tak perlu. Baik. Tadi kita dengar Surah Kamal menjelaskan isu-isu tempatan. Saya pun dah 5-6 kali datang ke Johor ni dalam pusingan terakhir. Dan dah ambil gambar. Dan saya dengar dalam raun pertama saya dengar apa dia masalah. Orang tak peduli pilihan raya. Ya. Orang pada peringkat awal bila tanya masalah harga barang, tanya masalah kerja, mana masa pengangguran, tanya lagi masalah perumahan, rumah kos tinggi, rumah rakyat kurang dibina. Ini isu-isu rakyat. Jadi kadang-kadang bila kita bincang, kita kena beringat, ya, apakah perbincangan ini, wacana ini memenuhi hasrat pimpinan politik di atas ataupun rakyat. Baik, kalau masalahnya harga barang, rumah, pekerjaan atau masalah yang disebut underemployment ini, apakah mesti tukar kerajaan? Apa sebab mengapa Menteri Besar dan kerajaan dipimpin UMNO, Barisan Nasional tak boleh buat? Apakah benar kalau dia nak buat memang ada bantahan daripada Pakatan Harapan? Pakatan Harapan arahan daripada pusat dan juga negeri jelas. Mana saja program yang boleh menjaga kepentingan rakyat, kita mesti sokong. Jangan persulitkan. Yang kita bangkang apa? Curi balak. Ambil komisen projek. Belanja mewah-mewah. Sombong dan angkuh dengan kuasa. Itu kita bantah. Sebab itu di peringkat pusat, saya, Guan Eng, Mak Sabu, sign memorandum persefahaman dengan kerajaan. Kita sign, kita minta apa? 1, 45 bilion ringgit untuk selesai masalah COVID. 2, 10 bilion ringgit untuk rakyat paling miskin dalam masa PKP dan sesudahnya. 3, undi 18. Jadi kalau orang datang, wah kami buat, kami tak betul. Syarat dalam persefahaman itu mesti luluskan undi 18 sebelum akhir Disember 2021. Itu pendirian Pakatan Harapan dan kita beritahu kepada Datuk Seri Ismail Perdana Menteri, setuju kita sign, tak setuju kita lawan. Dia pun setuju. Kemudian selain benda yang saya sebut tadi, reform parlimen. Selama ini parlimen ni bercakaplah apa pun, jadi rubber stamp. Okey, baik. Ada peraturan dia. Baik, peraturan ini peraturan SPR, bukan di landasan kesihatan dan kerajaan. Baik. Terima kasih. Duduk jauh. Kalau you datang dekat, saya pakai. Kalau you datang dekat, 3 kaki saya pakai. Kalau jauh saya tak pakai. Semua WHO, Kementerian Kesihatan, semua kalau jarak jauh tak payah pakai. Dan saya nak bagi tahu, saya ketua pembangkang di parlimen. Bila saya berucap, speaker kata Datuk Seri boleh buka. Ya baik. Masa duduk pakai. Masa duduk sebelah pakai. Duduk jauh tak payah pakai. Tidur sorang-sorang tak payah pakai. Okey, faham. Jangan marah, jangan marah pegawai. Dia jaga peraturan, arahan, ya itu. Tapi saya nak bagi tahu, ini sekejap lagi saya nak teks Perdana Menteri. Ni hukum apa ni? Habis ceramah kang, saya nak teks Datuk Mae Sabri
tolong sabar sekejap. Ya, biar faham peraturan ni. Kalau tidak susah. Nak cakap macam mana? Percakapan itu tak jelas. Dah lah kempen, susah. Jumlah orang terhad, tempat terhad. Buat pilihan raya, kamu yang nak minta pilihan raya. Orang tengah susah, orang tak ada kerja, tak ada wang. Belanja untuk rakyat. Bila kamu adakan, kamu buat peraturan-peraturan yang menyusahkan orang. Ini saya nak mula lah ni. Baik. Tapi ini peraturan dibuat oleh SPR yang kadang-kadang pegawai terpaksa beritahu. Itu tak apa. On record dia kena beritahu. Tapi saya rasa tak boleh, tak praktikal. Saya datang tadi duduk, saya tak pernah buka. Ya, itu saya tahu. Isteri saya pun doktor. Tetapi bila bercakap jauh macam ni, baik. Jadi saya tegaskan tadi, apa problem dalam kerajaan ni? Kalau begitu, sebab apa dibuat pilihan raya? Kerana nak tunjuk keangkuhan kuasa UMNO Barisan Nasional. Itu saja. Kami menang besar di Melaka, kami nak menang besar di Johor. Itu saja tujuan dia. Tidak ada maksud bawa perubahan. Dia nak buat dasar apa? Kita nak stable. Sekarang tak stable di Johor. Walaupun majoriti kecil, tak pernah dibangkang, termasuk belanjawan. Di parlimen, majoriti berapa? 4. PH punya pendirian, belanjawan bincang. Bagi 45 bilion untuk COVID, 10 bilion orang miskin, kita lulus. Tak bagi, kita bangkang. Jadi dia kata okey. Yang bagi kacau sekarang di antara dia. Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional. Bergaduh tak habis. Ya, dan bergaduh soal apa? Soal kuasa. Bergaduh soal apa? Soal projek. Kita gaduh apa? Soal mandat untuk membangunkan rakyat. Ada perbezaan, saudara. Ada orang kata sekarang ni isu yang kedua. Dia kata tapi sekarang ni nampak keadilan lain, Pakatan Harapan lain. Saya nak ingatkan, saya Presiden Keadilan. Saya juga pengurusi Pakatan Harapan. Dalam semua kempen, saya tidak pernah tinggal untuk meminta kawan-kawan sokong calon DAP di tempat dia dan calon amanah di tempat kawasan amanah. Yang lain-lain itu semua pinggiran, picisan, tak bangkit. Bagi saya, persefahaman kita itu kita harus buat. Dan perlawanan kita seperti yang disebut oleh Saudara Kemal, kebanyakan ini soal UMNO Barisan Nasional. Yang kecil-kecil ni tandinglah. Ya, demokratik, bertandinglah. Tetapi fokus kita mesti perkuatkan, pastikan keadilan menang di Laken ini. Ya. Laken ini, seperti saya tahu, kubu keadilan, tempat asas gerakan keadilan. Ahli parlimen, tokoh muda. Ini tokoh muda harapan kita. Lantang di parlimen, jalankan kerja sebagai wakil rakyat dengan baik, senantiasa berdamping menyantuni rakyat. Ya. Saya ikuti. Dan Saudara Akmal Nasir di antara ahli parlimen dan tokoh muda nasional. Jadi ini tempat dia. Malah ada juga kita pertimbangkan untuk dia jadi calon di sini. Ya. Kerana apa yang dilakukan. Tetapi kita fikir oleh kerana dia ada peranan di peringkat nasional. Dia tokoh nasional, ketua Angkatan Muda Keadilan. Maka sebab itulah Dr. Zamil yang ada klinik di sini dan ada rekod kerja dengan baik, kita tonjolkan dia. Jadi ini konteks harus dimengerti. Mengapa kita anggap Laken ini penting kita pertahankan dan kita pastikan kemenangan calon kita. Dan satu yang jangan kita lupa, isu apa yang kita perjuang ni? Dalam banyak parti, orang pilih. Kalau parti-parti yang lain, dia pilih. Yang ni boleh kritik, yang ni tak boleh. Tokoh ini kalau pun rasuah, kita jangan cakap. Tokoh ini rasuah, kita cakap. Dalam keadilan ni kita tak peduli. Sebab itu di parlimen 3 hari lalu, bila Perdana Menteri Ismail Sabri singgung, dia sindir sikit. Dia kata masa PH dulu
ada pendakwaan terpilih. Ada anak orang besar lah, ada orang parti yang tak diambil tindakan. Apa jawapan saya? Saya kata Perdana Menteri harus ingat, kuasa ada Perdana Menteri sekarang, peguam negara masih ada. Kalau betul ada yang salah, ada bukti, siasat dan dakwah, saya tak peduli. Sama ada dia itu orang keadilan atau orang Pakatan Harapan, orang dalam kerajaan atau luar kerajaan. Ini cabaran kita kepada Ismail Sabri, dia belum jawab sampai sekarang. Tak payah sinde yang lalu. Ya. So itu dalam Pandora Papers yang saya bangkitkan, dia tersentuh semua, ramai. Mantan Perdana Menteri, mantan Menteri Keuangan, yang daripada dulu. Menteri Keuangan sebelum saya, selepas saya. Semua. Kerana apa? Kerana takkanlah orang besar ni ambil ratus-ratus juta, lepas saja. Bukan 10 juta, ratus juta ringgit simpan di luar negara. Kita diam. Kalau polis ambil 100 ringgit, kena dakwah. Ini saya sebut, dia ada dua undang-undang. Satu undang-undang golongan korporat dan mahakaya, satu undang-undang bagi rakyat. Kita ni, rakyat, mesti tahu hak kita. Hak kita adalah memberikan pandangan, suara, desakan supaya ada satu negara hukum. One rule of law, not two sets of laws. One for the rich and one for the poor. One for the powerful and the others rakyat which they consider as bloody fool. Sebab itu saya katakan sebab itu rakyat mesti sedar. Mesti tuntut perubahan ini. Dan cara dia, ya tentu pilihan raya nasional. Tetapi kalau untuk pilihan raya negeri, suarakan. Sebab itu saya tengok alasan mereka, kita nak stabil. Kita nak buat ini, nak buat itu. Saya tak faham. Sebab dia ada peluang untuk lakukan. Dan dia tak buat. Dan kerana angkuh dan takabur, arrogance of power, dia fikir dia ada kuasa, dia nak tunjukkan dia ada kuasa. Bukan apa. Politik ni saudara, tak ada makna kalau kita tak gunakan ini sebagai amanah untuk jaga rakyat. Berapa ramai yang betul-betul committed bersihkan daripada negara ini daripada rasuah dan penyelewengan. Bukan 100 juta, bukan 200 juta, berbilion. Saya tak maulah nampak sangat macam orang UMNO kata ini asyik 1MDB, 1MDB. 1MDB itu tak habis lagi. Saya bawa 210 di parlimen kali pertama 211. Kemudian saudara Rafizi Ramli bangkitkan terus hujah sehingga dia berbekas. Kita ingat dah habis. Hutang banyak lagi, ada lagi. Nak mengorak pakai girlfriend pun pakai duit WMDB. Ini apa yang berdarah manusia ni? Ya. Ini soal dia lah, saya tak mahu ya. Masalah. Tetapi ya Allah. Kemudian ingat ada Kerr, seorang perempuan model terkenal di Australia dulu. Beli berlian. Juta ringgit. Duit YMDB. Anak Perdana Menteri dulu. Pergi judi kat Caesars Palace, Los Angeles. Duit YMDB. Tapi ada lagi Tok Lebay. Assalamualaikum. Undilah UMNO dan Barisan Nasional. Aku nak menda ni. Kalau ia pun bagilah teguran. Apa? Sudah kata, anu mana tahu. Sudah baca, ini laporan ini tersebar seluruh dunia. Laporan DOJ, Department of Justice, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Saya tak ingat berapa, muka surat berapa. Dari mana saya tahu? Saya baca. Mana saya dapat? Masa itu saya di Singapura. Macam mana nak bawa masuk? Itu satu cerita menarik. Dokumen tak boleh. Boleh dokumen mahkamah sahaja. Surat khabar tak boleh, berita tak boleh, semua tak boleh masuk. Arahan atas. Baik. Dan lama saya bagi tahu peguam, you bawa, tulis situ dokumen mahkamah. Kes nombor berapa, you tulislah apa pun. Kes nombor sekian, mahkamah sekian, section sekian, dia bawa masuk. Jadi pegawai tanya, ini kes mahkamah. You jangan tengok. Ini kes mahkamah ni. Saya ingat dia pun tahu. Dia kejip mata sikit, lepas. Maka saya baca. Sudah ada disebut di situ.
Kalau saya nak judi, kasino, dia ada syarat dia. Yang sudah angguk macam tahu je. Dia kalau pergi ke kasino, dia kena bagi bukan je kredit card, bank account. Dan kasino macam Caesars Palace Los Angeles, dia kena refer to the bank. Berapa wang ada? 5 juta, okey, setakat itu. Kalau dia berjudi sampai 5 juta, dia stop. Ini yang berlaku. Sebab itu kita tahu ada rekod. Tarikh, bank account number. Los Angeles, account number di Chicago, Chicago, New York, New York, London, London, Singapore, Singapore 1MDB. Sudah bayangkan. Saya duduk satu dalam bilik kurungan. Saya kata aku memang anggap mereka ni teruk. Tapi tak terfikir saya. Betul saya cakap. Saya tak terfikir pemimpin Melayu yang hidup Melayu ni seteruk itu. Teruk-teruk manusia ni tidaklah saya terfikir seteruk itu. Ambil Paris Hilton. Paris Hilton tu Paris Hilton. Kenal ambil pakcik abang ni kenal kat Paris Hilton. Boleh tahan lah Johor Bahru ni. Kemal. Very inilah maknanya up to date. Paris Hilton model anak kepada Hilton. Hilton punya manager tu anak dia nama Paris Hilton. Macam yalah. Tak apalah. Tapi Jolo boleh guna dia. Tak apalah wang kamu buat. Bukan tak apa, tapi maknanya bukan soal negara. Soal pribadi, kalau ada hukum. Ini ambil wang 1MDB. Sebab tu saya dulu UMNO tu jangan lupa. Ya macam mana ya Rabbi. Ya. Tapi saya tak terfikir sampai ke situ. Bila baca report tu sampai ke kasino. You nak berjudi satu hal, boleh guna wang negara, wang rakyat. Dan lepas itu pergi pula kawasan Felda orang tu si Allah. Betul. Saya bayangkan. Apa jadi kita? Pada agama ini, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang itu yang Allah sebut diangkat darjat seorang manusia. Walaqad karramna bani Adam. Darjat itu bukan kerana keturunan, bukan kerana wang, bukan kerana pangkat. Kemuliaan seseorang itu kerana nilai ketakwaan akhlak dia. Inna akramakum yang karamahnya, yang Allah have exalted children of Adam. Allah angkat karamah insan itu kerana ketakwaannya kepada Allah SWT. Dan itu yang kita faham. Kemudian kita tak peduli. Bila mari soal pilihan raya, nak pilih orang, kita tak peduli. Akhlak tak relevan. Judi tak relevan. Curi duit rakyat tak relevan. Jadi yang relevan apa? RM100. Itulah nilai manusia. Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah menyatakan, rahimahullah, pernah menyatakan, kalau kita dalam membuat keputusan menilai orang dari apa yang dia beri kepada kita untuk makan, nilai kita itu tidak lebih daripada apa yang keluar daripada kita. Betul. Ya. Nilai seorang itu kerana dia bagi kita sedikit habuan, kita makan. Tetapi kita tak peduli soal akhlak, soal ketakwaan, soal rasuah, soal penyelewengan, soal penindasan, soal susah, melarat orang susah. Ini di Johor Bahru ni, urban poor, yang miskin, bandar. Desa-desa, tapi bandar, begitu ramai. Tak diperhatikan. Nilai orang itu sama dia itu yang amat berhormat, Tun, Tan Sri, wakil rakyat, manusia biasa, nilai dia ikut Imam Syafi'i tidak lebih daripada apa yang dikeluar daripada dubur dia. Jadi sudah itu harus menginsafkan kita. Sebab itu bila saya luncurkan jentera AMK, Kemal buat, saya tertarik. Kerana saya tengok anak-anak muda ini, pertama dia berani. Tegur yang rasuah dia tak pilih-pilih.
Sekarang ada yang pilih-pilih. Nak tegur macam mana? Macam saya katakan Panama Papers tu. Ramai yang terlibat. Banyak parti yang terlibat. Kemudian, bila soal kelapa sawit, saya bangkitkan. Syarikat kelapa sawit untung bilion-bilion. Pasal apa bila ada jerbu, tak boleh bayar ganti rugi kepada rakyat? Tak boleh juga. Pasal apa bila naik harga kelapa sawit, syarikat yang untung bilion-bilion tak ada kota kecil untuk pastikan orang tempatan, orang miskin beli dengan kadar yang murah. Ini soal dasar. Tetapi tak mampu Perdana Menteri Ismail Sabri atau pimpinan UMNO nak lawan sebab dia tak berani lawan dengan korporat-korporat kaya ni. Tak berani. Baru ni balak dan banjir. Di antara sebab banjir ini kerana perbalakan. Bukan semuanya, sebahagiannya. Dan terbukti seperti yang di Pahang, balak itu hanyut sampai ke depan rumah. Langgar habis rumah. Baik. Jadi saya syorkan di Parlimen, saya kata, mintalah sedikit daripada keuntungan syarikat balak ini, bagi ganti rugi kepada rakyat kampung yang rumah dia rosak. Tahu berapa, satu tahun berapa jumlah ekspor balak ni? 21 bilion ringgit. Baik. Ada disetuju? Tak setuju. Kerana lebih takut kepada syarikat balak, kepada rakyat. Melainkan masa pilihan raya. Bagi RM100, selesai masalah. Yang kita pun tak tanya. Harus kita tanya. Jadi, ini yang saya katakan, kita perlu wakil kita, Dr. Zamil, bukan untuk hangatkan kerusi. Bukan nak kita, ya Muhammad, setuju. Ya Muhammad, ya memang ya Muhammad, betul lah, cukup bijak betul-betul. Tak, saya nak dia pergi ni, wakil lakin tu, larkin. Itu patut dia masuk ucapan pertama, Kemal, ucapan pertama dia harus gegarkan dewan itu, baru dia wakil kita. Semua isu rakyat yang mampu diusahakan. Kalau kita dah dengar masalah rakyat. Sekarang kita suarakan. Kalau boleh kita jadi kerajaan, kita laksanakan. Kalau tidak, kita akan terus tuntut untuk dilaksanakan. Ini bagi saya tanggungjawab kita. Sudah ingat senang? Tak. Tidak. Cakap soal rasuah lebih-lebih, gam masuk dalam. Balik pula, cakap YMDB lebih-lebih, masuk lagi. Ya Allah. Jadi saya kadang-kadang kata juga, bagilah giliran orang lain pula. Takkan asyik saya aja. Saya ingat, mungkinlah tak lama lagi sampailah giliran orang lain. Ya. Lagipun, saya tanya pegawai penjara, sekarang jadi kawan-kawan saja, jangan main. Ahli keadilan ramai tahu pegawai penjara sekarang. Tapi diam-diam lah, tak boleh beritahu lah kan. Saya tanya bilik saya tu macam mana, dah kemas? Dia kata kemas. Besar apa? Manalah tahu. Ada bilik dah siap. Jadi setengah orang dia ada pilihan raya untuk boleh batalkan kes mahkamah. Sudah, tak boleh. Dia negara hukum ini, kalau salah, hakim putuskan. Bukan saya putuskan. Jadi orang tanya, oh hantar siapa ke penjara? Itu bukan kerja saya. Sama ada saya ketua pembangkang, atau saya Perdana Menteri, bukan kerja saya hantar orang. Kerja saya pastikan ada siasatan yang bebas dan rapi, hakim yang adil, dia putus, masuk. Sama ada kamu itu Tun, kamu itu mantan Perdana Menteri, kamu Cina atau Melayu atau India atau Iban atau Kadazan, kamu mesti tunduk pada hukum dan undang-undang yang sama. Barulah negara itu negara yang bertamadun. Kalau tidak, jadilah negara yang seperti yang kita alami sekarang, yang tak tentu haluannya. Macam lagu Sayang Disayang. Nakhoda yang mengemudi kapal yang tak berhaluan. Sayang disayang. Ingat lagu tu lama. Google tengok. Siapa saya tak tahu nyanyi.
Dulu tanya Akmal, dia tak tahu, dia orang muda. Lagu ni. Angin menderu, dahan jatuh, menimpa batu, kuburan sayang disayang. Itu dah. Lain sambung. Saya ingat ada semangat. Saya datang kempen tempat tak semua tempat lain saya mood macam ni. Ini ada lelaki you baca tadi selawat apa tadi. Jadi saya harap betul lah, walaupun kita bekerja, kita tahu hujan, nak sampaikan ramai, susah. Jadi saya mintalah tolong rakan-rakan dari Lakin, terutamanya di sini yang hadir, ya, tambahlah sedikit usaha. Kalau nak, tapi saudara kata, saya tak ada jawatan apa dalam parti, tak apa. Saya Presiden Keadilan, lantik semua yang hadir ini sebagai pengarah penerangan keadilan masing-masing. Jadi kalau pergi tanya, yang kamu sibuk-sibuk kempen ni, kamu jawatan apa? Saya pengarah penerangan Lakin untuk pilihan raya ni. Mana surat? Tanya surat, ambil video tadi saya cakap tu, bagi ni dia. Okay. Senang. Jadi kena usahakan. Kalau kita setakat menjadi tak boleh. Sebab yang sana tu banyak duit. Ya, duit dia rompak. Ni macam Alibaba punya lapuk. Satu untuk kamu, satu untuk aku. Bukan, tapi Alibaba punya lapuk kau satu-satu. Walaupun ditipu sikit kira. Yang ni satu untuk kamu, sejuta untuk aku. Ini yang jadi. Jadi bila mari pilihan raya, dia nak bagi sikit-sikit, mudah. Jadi kalau dia beri, saya ingat lagi fatwa Tok Guru ni Aziz. Dia beri batik, ambil. Dia beri pitih, ambil. Undi, masa itu kita undi, boleh jugalah. Kita di sini maknanya peringatan kita supaya ia tidak mengganggu pandangan kita. Jadi soal saya katakan tadi, Lakin dan Dewan Undangan Negeri, adik-adik kita telah menjelaskan, dan saya bila dengar dulu penjelasan, saya sangat puas hati. Anak-anak muda ni dia faham tu. Dia tahu liku-liku perjuangan. Dia tak masuk dengan senang lenang macam saya sebut di parlimen bergentayangan, tak ada. Dia masuk tu dengan tahu perit perjuangan. Ya. Sebab tu kita dalam parti kita ni orang korporat tak ada. Orang besar tak ada. Ya. Tapi kita lalui politik jalanan. Derita yang menyokong kita otak-otak dulu ni, ya, semua yang bawah B40. Bukan, kalau ada B50 bukan B40, dia bawah lagi lah. Ya. Ini yang majoriti yang sokong kita. Dan anak-anak muda. Kalau tengok trend pilihan raya, terutama kalau kita tengok sejak 2008, yang saya pasti betul-betul 2008, 2013, 2018, itu majoriti anak muda dan orang miskin yang menyokong kita. Ataupun orang yang ada pencerdasan, boleh berfikir, boleh buat penilaian, dan ada maruah dia. Bila saya sebut maruah ini, saya ingat ini kedesahan di tempat di Johor kita pernah sebut. Johor ni empire besar dulu, tahu tak? Johor, Riau, Linggi. Empire Johor itu dia sampai ke sebahagian kawasan Indonesia, sebahagian Bahang. Jadi disebut empire atau kerajaan Johor, Riau, Linggi. Dia menghasilkan seorang tokoh budayawan ulama Melayu yang sangat terkenal, Raja Ali Haji. Ini masalah kadang kita sejarah kita tak ni. Raja Ali Haji ni tokoh kerajaan Johor Riau. Boleh tulis kitab hukum hakam, boleh tulis nasihat kepada raja-raja, boleh tulis tentang sastra dan budaya. Sebab tu dia ulama dan budayawan. Apa kata Raja Ali Haji? Yang penting dia kupas muruah daripada Arab. Manusia, apatah lagi kalau bagi saya politik ini tidak terlepas daripada urusan dakwah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
wa tu'minuna billah. Kita ikhtiar sebaiknya, kemudian kita fatawakkal ala Allah. Kita tawakal kepada Allah Taala. Zamil kena ingat, kita ada strategi, ada kempen, usaha sedaya upaya kita. Tapi fatawakkal ala Allah. Kerana apa? Kerana Allah sesungguhnya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah kasih kepada orang yang tawakal kepadanya. Jadi bagi kita, jangan gusar, kita kena ikhtiar. Jadi saya seru kepada semua pengarah-pengarah penerangan keadilan ini tadi, yang dah menerima pelantikan ini dengan hormat, tolonglah seorang jawatan besar pengarah penerangan keadilan. Kemudian 10 undi dia tak boleh tambah. Tu kalau tu saya tarik balik pelantikan itu. Tak gua. Ikhtiarlah sedaya upaya, mudah-mudahan bila 12 bulan Mac ada keputusan malam tu, maka diisytiharkan Dr. Zamil sebagai wakil rakyat Adun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.